resolution for this week is to know yourself. Okay, Assalamualaikum, salam saham, salam saka saham semua, apa khabar? Semua sihat, Alhamdulillah. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi mengikuti subscribe channel Saka Saham abang ni. Agak lama abang tak buat video macam ni selalu ni kita buat direction KLC saja. Bukan apa, bulan puasa ni pun kadang-kadang weak lah, bateri pun weak lah, macam mana kan. Rambut pun dah panjang ni, tak tahu lagi berapa lama boleh gunting rambut. Rasa-rasa macam bila bangun tidur dah masa kena rogol je abang kan. Okey, apa kita nak buat hari ni? Topik apa yang abang rasa abang akan buat hari ni berkenaan dengan topik biasa-biasa saja dalam pelaburan saham. Kita nak cerita pasal why dalam diri kita. Memang senang kita cakap kita akan dapat apa yang kita impikan, tapi semudah tu ke apa yang kita boleh dapat? Senang ke untuk kita capai apa yang kita katakan kita boleh dapat apa yang kita impikan? Pelaburan saham pun bukan macam tu cara dia. Pelaburan saham pun bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Pada bagi yang mengatakan benda ni sangat mudah dalam pelaburan saham, abang tak tahu nak cakap apa, no comment lah. Cuma kalau mudah dengan melabur saham ni, kita mudah berjaya, mudah mendapat duit, rasanya 90% mau 100% penduduk Malaysia semua terlibat dalam bidang pelaburan saham ni. Walau bagaimanapun, saham tetap juga nombor satu untuk kita menjana pendapatan walaupun di rumah. Masa PKP ni abang punya pengalaman, ramai klien abang yang Alhamdulillah memang buat duit. Ada juga yang rugi, tapi kebanyakannya adalah bila kita tanya sebulan transaction dia, kebanyakannya adalah net gain daripada net loss. Itu yang kita nak tahu. Okey, dalam saham ni yang sebenarnya apa yang kita lakukan dahulu, apa yang kita sedang lakukan sekarang ni, dia mempunyai pengaruh dalam hidup kita sebenarnya. Dia juga membentuk identiti kita. Habit kita yang biasa kita lakukan dan kita sedang lakukan sekarang, dia sangat-sangat sebenarnya mempengaruhi kita punya decision dalam pelaburan, kerana ini merupakan personality kita. Macam mana personality kita punya personality mungkin jenis yang cacah marbah, tak tentu hala, yang tak fokus, dan mungkin ambil benda semua cara mudah lah. Benda ni akan mempengaruhi kita sebenarnya dalam bidang pelaburan. Sebab personality kita ini akan membuat kita punya decision. Dia akan mengikut decision apa yang kita nak buat dalam pelaburan saham. Jadi kita sebagai orang yang nak mulakan pelaburan saham ni sebagai satu income dia ataupun cara dia untuk menjana pendapatan, dia kena lihat personality dia tau. Sebab personality ni adalah you punya habit. So dalam pelaburan saham, you perlu ada why yang kuat dalam diri kita. Why ni bermaksud kenapa you mesti perlu ada dalam pelaburan saham. Kenapa you memilih pelaburan saham? Kenapa tak pilih pelaburan harta tanah? Kenapa tak pilih nak jual nasi lemak, jual roti canai? Kenapa perlu pilih pelaburan sebagai satu sumber untuk menjana pendapatan? Why tu perlu ada. Kalau why you lemah dalam diri, you tak ada why, you tak ada satu desakan yang kuat untuk you berjaya dalam sektor ni, kan? Why you juga ni perlu jelas tau sebenarnya. Kenapa dan mengapa you perlu nak ada dalam pelaburan saham ni. Risiko saham ni dia bermula daripada diri kita sendirilah sebenarnya. Sebab apa? Kita tak mengenal diri kita dengan sepenuhnya. Kita memasuki pelaburan saham ataupun kita involve, kita cuba interaksi dengan saham, tapi kita tak kenal diri kita sendiri. Itu adalah risiko pertama dalam pelaburan saham. Walaupun kita tahu dalam pelaburan saham ni kita banyak cara-cara untuk kita menganalisa saham. Kita ada technical analisa, kita ada fundamental analisa. Budak-budak sekarang kata apa, hope analysis, semua tu ada. Tapi kalau kita tak kenal diri kita, kita tak ada why yang kuat dalam diri kita, macam mana kita nak berjaya dalam pelaburan saham ni. Kita perlu tahu kenapa kita pilih pelaburan saham, bagaimana untuk kita memperkemaskan ilmu-ilmu pelaburan saham yang kita perlu ada, apa matlamat utama kita dalam pelaburan saham. Jadi abang rasa masalah utama kita kurang mengenal diri
kurang mengenal diri bila kita berada dalam pasaran saham. Jadi sembang-sembang hari ini, abang rasa masalah utama kita, risiko utama sebelum kita bermula dalam pelaburan saham adalah diri sendiri. Jadi kita perlu mengatasi risiko ni. Bagaimana untuk kita mengatasi risiko ni? Kita perlu kenal diri kita sendiri. Siapa kita? Bagaimana kekuatan kita? Bagaimana ilmu kita? Bagaimana habit, personality kita yang sebenarnya? Dan benda ini kita kena kenal dulu. InsyaAllah abang rasa semua orang akan lama-lama akan berjaya juga dalam pelaburan saham ni. Dan ingat, pelaburan saham ni bukan satu benda yang senang sebenarnya. Ramai kita lihat, alhamdulillah abang ada tunjukkan dalam abang punya grup Santai Traders, dalam FB pun abang tunjukkan ada yang rugi, ada yang untung 80,000, 40,000, 20,000, RM1.50 pun tadi abang tunjukkan dia untung. Itu semua asam garam apa? Garam asam mani apa? Asam garam lah. Dalam bidang pelaburan ni. Tapi yang penting gain ada, loss ada. Kita nak gain kita boleh cover loss kita, alhamdulillah. Berapa banyak you gain, berapa banyak you loss, itu adalah rezeki dari Allah. Cuma sebelum kita mulakan pelaburan saham ni, risiko tadi yang abang cakap, risiko utama adalah tak kenal diri sendiri. Kita insyaAllah perlahan-lahan kita cuba mengenal diri sendiri, kita tahu matlamat kita tahu why apa yang kita perlukan dalam pelaburan saham ni, kita akan berjaya insyaAllah.